Kisah ni berlaku kepada aku dan dua orang sepupu sekitar umur kami lebih kurang 8 ataupun 9 tahun macam tu. Kami ni tinggal di sebuah kampung di utara Semenanjung Malaysia. Satu perkampungan kecil dan agak sedikit terpencil dari kampung-kampung yang lain. Malah kejadian ini menjadi bualan mulut sehingga hari ini. Setiap kali pulang ke kampung, pasti ada sahaja yang mengingatkan kami kepada kejadian misteri ini. Dulu-dulu, kampung-kampung ni selalunya selamat. Tak macam sekarang, dah macam-macam kes. Semua orang kenal sesama sendiri. Jadi untuk kami, kanak-kanak kecil mundar-mandir ke seluruh kampung bukanlah satu perkara yang luar biasa. Cuma kami sering diingatkan ada tempat yang kami boleh pergi dan ada yang dilarang untuk kami pergi. Jadi setiap petang, aku dan dua orang sepupu akan keluar bermain bersama. Dan tempat yang kami selalu pergi ialah rumah seorang nenek yang dikenali sebagai Nenek Senah. Rumah Nenek Senah ni pula terletak di atas bukit. Nenek Senah ni dah berumur, tapi dia ni peramah. Dia ni selalu tersenyum dan ketawa. Dia tinggal berseorangan sebab tak pernah berkahwin dan mempunyai anak. Antara yang kami gemar dengan Nenek Senah ni, dia selalu panggil kami pergi ke rumah. Dan dia akan sediakan makanan, minuman. Yang kami paling suka bila dia bercerita tentang macam-macam cerita. Dan dia anggap kami ni seperti cucu dia sendiri. Lagi satu, Nenek Senah ni walaupun usianya sudah lanjut, tetapi masih lagi kuat menguruskan tanaman pisang di atas bukit. Itu adalah tanaman miliknya. Kalau dia tak ada di rumah, dia akan berada jauh di atas bukit menguruskan tanaman pisangnya. Itulah yang membuatkan orang kampung risau, manalah tahu ada apa-apa terjadi dengan dia. Yalah, dia pun dah tua. Itulah kenapa ibu, ayah dan orang kampung pun tak kisah kami pergi ke atas bukit melihat ataupun melawat Nenek Senah. Sebab semua orang kampung tahu Nenek Senah hidup berseorangan. Jadi kalau kami pergi itu, sekurang-kurangnya ada orang yang menjenguk dia di rumah. Malah kerap kali ibu, ayah, makcik ataupun orang kampung yang lain mengirim bekalan makanan kepada Nenek Senah melalui kami. Ada ketika kami tidur di rumah Nenek Senah. Itu pun kalau keadaan dah lewat. Kalau kami tak pulang ke rumah, ibu dan ayah tahu kami di rumah Nenek Senah. Begitulah macam mana kami rapat dengan Nenek Senah ni. Ada satu hari itu seperti biasa kami pergi ke rumah Nenek Senah dan memberikan salam. Salam kami tidak pula dijawab. Kami buka pintu rumah dan masuk. Aku perasan Nenek Senah masih lagi tidur di bilik dia. Hari itu pula aku ada membawa sebakul makanan yang ibu kirim kepada Nenek Senah. Kami tak mahu mengejutkan nenek, jadi aku letakkan makanan tu di atas meja, keluar dari rumah dan bermain di halaman rumah. Sebelum senja, nenek masih lagi tidak keluar. Kami masuk ke dalam rumah dan cuba tengok dia di bilik. Kami tengok Nenek Senah masih lagi tertidur dengan posisi yang kami nampak tadi, sedang mengereng menghadap ke dinding. Tidak memikirkan apa-apa, kami pun pulang ke rumah masing-masing. Keesokan paginya seperti biasa sekitar senja, aku dan sepupu akan naik ke atas bukit untuk bermain di sekitar rumah Nenek Senah. Tapi kami hairan bila Nenek Senah masih lagi tidur dan posisi tidurnya masih lagi seperti malam semalam. Dan apa yang merisaukan kami ialah bekalan yang aku hantar semalam masih lagi di atas meja, tidak terusik langsung. Kami pun berlari turun ke bukit dan memberitahu ibu dan ayah dengan apa yang kami lihat. Maka orang kampung pun bergegas ke rumah Nenek Senah dan malang 1000 kali malang. Sebenarnya Nenek Senah telah pun meninggal dunia sehari sebelum itu. Dia meninggal sewaktu tidur. Ini membuatkan kami bertiga menangis. Ibarat kami kehilangan ahli keluarga kami sendiri. Apa tidaknya untuk menjenguk nenek adalah satu benda yang normal bagi kami. Nenek Senah pun telah selamat dikuburkan malam tu juga. Pemergian Nenek Senah ni memang memberikan kesan kepada kami. Apa tidaknya dia ibarat nenek kami sendiri. Tiada lagi kami ke rumah dia selepas dia tiada. Rumahnya pula ditinggalkan kosong dan berusang jauh di atas bukit. 2 minggu berlalu, kami dikejutkan dengan makcik aku yang cemas. Katanya
sepupu aku hilang dari rumah, tidak ditemui di sana sini. Maka orang kampung pun turut kelam kabut mengumpul semua orang untuk mencari sepupu aku yang sudah 3 hari tak balik-balik ke rumah. Tapi dalam banyak-banyak tempat ni ada satu tempat yang diorang tak periksa, iaitu di rumah arwah Nenek Senah. Hari keempat kehilangan sepupu aku ni, orang kampung dikejutkan dengan kehadiran dia di rumah. Dengan selambanya dia melangkah menuju ke rumah mengejutkan semua orang. Bila ditanya dia ke mana, dari mana, apa yang mengejutkan semua orang bila sepupu aku ni kata dia tidur di rumah Nenek Senah. Orang kampung pun terkejut dan tanya, kau tidur dengan siapa? Nenek Senah kan dah lama meninggal, apa yang kau cakap ni? Sepupu aku kata Nenek Senah masih hidup. Dia masih lagi ada di rumah tu, malah untuk 3 hari dia tinggal bersama-sama Nenek Senah. Katanya lagi kalau korang tak percaya, pergilah periksa. Mendengar kisah sepupu aku ni, semua orang pun memutuskan untuk naik ke atas bukit dan menuju ke rumah Nenek Senah, ketua kampung yang mengetuai kumpulan tu. Selangkah demi selangkah, kaki mereka melangkah menaiki ke atas bukit dan menuju ke rumah Nenek Senah. Semua orang kampung merasa berdebar. Ada yang menyangka mereka perlu lihat dengan mata sendiri kalau ini adalah satu kebenaran. Banyak persoalan yang bermain di minda mereka. Setelah orang-orang kampung sampai betul-betul di depan rumah, mereka memberikan salam. Assalamualaikum. Keadaan sunyi sebentar. Hanya kedengaran dahan pokok yang bertiup. Ketua kampung menelan air liur dan cuba memberikan salam yang kedua. Tapi sebelum sempat dia membuka mulut, keluar suara Nenek Senah dari dalam rumah menjawab, Waalaikumsalam. Ini membuatkan separuh dari kumpulan yang naik tadi berlari lintang pukang meninggalkan rumah tersebut. Ada yang terjatuh tersungkur ke tanah sebab takut sangat. Sementara meninggalkan separuh lagi yang berani tercegat di situ untuk menunggu apa yang sedang terjadi. Pada masa yang sama, pintu rumah terbuka perlahan-lahan. Semua orang meneliti dengan perasaan yang berdebar siapa yang membuka pintu tu. Sebab tidak mungkin Nenek Senah masih lagi ada di dalam rumah ni, padahal diorang yang menguburkan Nenek Senah 2 minggu yang lalu. Akhirnya pintu rumah terbuka seluas-luasnya. Dan yang membuka pintu itu ialah Nenek Senah. Buat masa ini separuh daripada separuh yang berlari lintang pukang tadi melarikan diri lagi ketakutan. Kononnya tadi berani, tapi setelah melihat Nenek Senah di depan mata diorang pun lari juga. Bayangkan ketua kampung pun nak mengangkat kaki melarikan diri, tetapi ditahan oleh imam yang juga turut berada di situ sambil dia berbisik, kau jangan lari, kau tu ketua kampung. Mahu tak mahu, ketua kampung kena hadap misteri di depan mata mereka tu dan cuba mencari jawapan. Imam kampung pun bertanya, Senah, kau bukan dah mati kah? Jawab Nenek Senah, bila masa aku mati, Imam oi? Yang masih tercegat di situ kebingungan. Kata Nenek Senah, ini kenapa datang ramai-ramai ini? Nak masuk meminang kah? Sambil Nenek Senah berseloroh. Imam pun menjelaskan apa yang terjadi. Dia cuba mencari jawapan dan bertanya beberapa soalan. Rupa-rupanya, hari yang orang kampung nampak Nenek Senah tidur di rumah tu, Nenek Senah tiada di rumah sebenarnya. Dia berada di kebun pisangnya di atas bukit. Begitu juga untuk hari seterusnya bila orang kampung melihat Nenek Senah dan mengesahkan Nenek Senah telah pun meninggal dunia. Itu bukanlah Nenek Senah, tetapi sesuatu ataupun seseorang yang menyerupai dia. Ketua kampung pun tanya, jadi siapa yang kami kuburkan di kuburan tu, Senah? Jawab Nenek Senah, manalah aku tahu, kau koreklah balik. Sekali lagi dia berseloroh. Kisah ini tersebar dengan luas di seluruh kampung kami yang kecil masa tu. Mayat yang menyerupai Nenek Senah tu dibiarkan begitu sahaja. Nama Nenek Senah dibuang daripada batu nisan dan batu nisan dibiarkan kosong. Kata imam ada hikmahnya kejadian ni berlaku. Jadi imam biarkan sahaja begitu. Akan nak gali balik kan?
Untuk aku dan sepupu pula, ada juga beberapa minggu kami ketakutan tak pergi menjenguk nenek Senah. Tapi selepas semua orang sudah melupakan kejadian yang berlaku, semuanya seperti biasa. Kami tetap pergi setiap senja menjenguk nenek Senah sehinggalah dia betul-betul meninggal dunia sewaktu kami sudah remaja. Apa yang terjadi hari itu kekal misteri sehingga hari ini. Tidak kami, tidak ketua kampung, tidak imam, tidak nenek Senah sendiri pun yang tahu apa sebenarnya yang terjadi.